Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 11 ingin membentangkan tajuk perbandingan sumber ilmu masyarakat dahulu dan kini. Ilmu bermaksud sistem penelitian, cara berfikir yang sistematik dan radikal yang mampu untuk merumuskan jawapan yang aktif dan cekap. Ilmu dari segi falsafah pula ialah kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakan ilmu daripada yang lain. Seperti yang kita maklum, setiap ilmu di muka bumi ini mempunyai bahan rujukannya yang tersendiri. Antara bahan atau sumber ilmu ialah Al-Quran, Sunnah, akal dan panca indera, fenomena tabi'i, ilham dan mimpi. Kepentingan dan kedudukan ilmu pengetahuan sebagai prasyarat penting bagi pembangunan bangsa. Ilmu juga berperanan sebagai jalan penyelesaian terhadap segala masalah yang berlaku pada masa kini dan seterusnya. Perbandingan budaya ilmu yang telah dilakukan dan diamalkan oleh tamadun-tamadun terdahulu sebenarnya memberikan keadilan kepada peranan dan sumbangan tamadun-tamadun sebelum ini yang sedikit sebanyak memberikan gambaran awal yang jelas untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan budaya ilmu. Ciri-ciri budaya ilmu sangat penting bagi menjamin kefahaman dan makna budaya ilmu yang betul dan tidak terkeliru dengan makna-makna yang seringkali diambil dari makna barat. Persoalannya, bagaimana generasi dahulu menuntut ilmu berbanding generasi sekarang? Pembelajaran di universiti pada masa dahulu nyata berlainan dengan zaman sekarang. Dahulu, jika hendak mendapatkan ilmu tambahan, penuntut perlu ke perpustakaan untuk mencari bahan atau berjumpa dengan para ilmuwan untuk mendapatkan sumber ilmu yang diperlukan. Namun, ianya berbeza pada masa kini apabila semuanya yang diperlukan kini hanya berada di ujung jari sahaja, iaitu dengan memperolehnya di internet. Bukan itu sahaja, budaya teknologi yang semakin berkembang pesat juga telah menyumbang sedikit sebanyak kepada sumber ilmu terhadap masyarakat. Sebagai contoh, penggunaan telefon bimbit yang canggih mempercepatkan proses pencarian sumber-sumber ilmu di laman internet. Objektif kajian isu untuk perkara yang hendak dicapai dalam objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti beberapa matlamat, iaitu yang pertama, kajian ini untuk mengenal pasti perbandingan sumber ilmu dahulu dan kini. Perkara ini dapat membantu pengkaji memberikan gambaran perbezaan sumber ilmu masyarakat dahulu dan kini. Manakala berkaitan yang kedua pula ialah kajian ini juga dilakukan untuk menganalisis pendapat para pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia tentang sumber ilmu masyarakat dahulu dan kini. Kajian ini juga dapat mengetahui tahap kesedaran para pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia berkaitan perbezaan yang berlaku dalam sumber ilmu masyarakat dahulu dan kini. Terdapat 3 sumber ilmu pada zaman dahulu, antaranya ialah wahyu, buku dan guru. Wahyu merupakan sumber ilmu dan anugerah yang disampaikan Tuhan kepada manusia pilihan dan tidak boleh didapati dengan usaha. Wahyu yang pertama diturunkan adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Kemudiannya disebarluaskan dan bermulalah pendidikan dalam kalangan manusia. Sistem pendidikan pada zaman dahulu mempunyai 2 tempoh, iaitu sebelum kedatangan British dan juga semasa penjajahan British. Sebelum kedatangan British, sistem pendidikan berbentuk tidak formal, dijalankan di masjid dan surau oleh imam. Pelajar-pelajar diajar membaca Al-Quran dan tajwid, tafsir Al-Quran, hadis, fiqah dan tauhid. Hafazan merupakan kaedah pembelajaran yang utama. Buku-buku rujukan terdiri daripada kitab-kitab Al-Quran, hadis, fiqah, tauhid dan tasawuf yang didatangkan dari Mesir dan negara-negara Arab yang lain. Semasa penjajahan British, pada pertengahan kurun ke-19, British menubuhkan sistem sekolah vernakular bercorak perkauman. Antaranya ialah Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular Tamil dan juga Sekolah Vernakular Inggeris. Setiap sekolah mempunyai bahasa pengantar yang tersendiri. Guru dan buku teks diimport dari negara asal kaum itu sendiri. Tokoh falsafah tempatan pada zaman dahulu ialah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau dilahirkan di Jawa Barat dan telah mendapatkan pendidikan di Johor serta membesar di sana. Beliau banyak menghasilkan karya dalam pelbagai bidang, antaranya ilmu metafizik, falsafah dan kesusasteraan. Beliau memiliki pandangan yang luas dari segi falsafah dan kaedahnya juga membantu menyelesaikan beberapa masalah penting mengenai sejarah Islam di alam Melayu. Seterusnya, beliau banyak menghasilkan karya penulisan yang terdiri daripada pelbagai bentuk, antaranya buku, monograf dan artikel dalam bahasa Inggeris, Melayu, bahasa Arab, Parsi, Turki dan lain-lain.
Sumbangan beliau dapat dibahagikan kepada 3 aspek utama iaitu teori dan kaedah kajian sejarah, hasil dapatan daripada kajian sejarah dan idea-idea baru bagi perkembangan kebudayaan dan masyarakat di Malaysia. Al-Atas telah memperkenalkan teori asli mengenai kedatangan Islam ke alam Melayu dan disebarkan oleh golongan mubaligh. Penulisan beliau dianggap sebagai aplikasi pertama penggunaan bahasa Melayu moden dalam wacana intelektual dan falsafah serta gaya bahasa yang baru. Al-Atas merupakan orang yang bertanggungjawab dalam memformulasikan peranan bahasa Melayu dalam pembangunan bangsa melalui perbincangannya dengan para pemimpin politik pada tahun 1968. Seterusnya, penglipu lara. Sistem pendidikan yang berbentuk tidak formal ini telah digunakan pada masa dahulu. Penglipu lara bermaksud tukang cerita yang menceritakan tentang cerita-cerita rakyat kepada khalayak menerusi proses interaksi. Nilai berbentuk amanat yang disampaikan secara tersurat dan tersirat oleh penglipu lara akan dapat menghibur dan membawa unsur pelajaran kepada khalayak. Semasa penyampaian cerita rakyat Melayu, penglipu lara adalah sumber manakala khalayak adalah penerima. Sebagaimana menurut Fatimah MD Yassin, cerita rakyat adalah sebahagian daripada sastera rakyat yang diturunkan daripada generasi ke generasi melalui tradisi lisan. Di samping ia dapat berhibur, ianya juga dapat memberi nasihat dan pendidikan. Menerusi petikan cerita tersebut, informasi yang dibentuk oleh penglipu lara menerusi watak binatang digambarkan mempunyai sifat yang wujud pada manusia. Contohnya, gambaran nilai murni seperti bantu-membantu dan bekerjasama dalam kalangan semut sehingga berjaya menyelamatkan gajah yang sedang ditimpa kesusahan merupakan informasi yang disalurkan oleh sumber untuk diberi perhatian dan dipersepsi oleh khalayak. Gambaran watak semut yang fizikal mereka kecil tetapi mampu menyelamatkan watak gajah yang berbadan besar dapat menonjolkan kepentingan semangat bekerjasama dalam penyelesaian masalah. Tuan Haji Ali Badrun bin Haji Sabur merupakan tokoh penglipu lara di Malaysia. Lebih dikenali sebagai Pak Ali Badrun Tarpus, Cikgu Ali dan Haji Ali. Beliau dilahirkan pada 1 Januari 1942 di Sungai Luar Tambilahan, Hulu, Riau. Beliau mula terbabit dalam bidang penglipu lara pada tahun 60-an. Beliau mahir seni pantun, syair, gurindam, masnawi, qit'ah dan rubat. Kemudian, beliau menguasai lebih 40 cerita lisan, ke-55 melodi syair serta terkenal di Malaysia, Singapura, negara Brunei Darussalam dan Indonesia. Antara karya sastera lisan beliau yang paling terkenal ialah Surat Kapal. Kehebatan beliau kalau bercerita, suka berdendang dan menyanyi dan juga penuh dengan unsur jenaka. Beliau telah meninggal dunia pada 21 Februari 2013. Seterusnya berkaitan dengan sumber ilmu masyarakat pada masa kini. Sebelum itu, jika dibandingkan dengan zaman dahulu, tidak dapat dinafikan bahawa ilmu pada masa kini adalah lebih mudah untuk diperoleh dan juga lebih mudah untuk disebarkan. Seterusnya, antara contoh sumber ilmu masyarakat pada masa kini adalah pandangan daripada ahli pakar. Pakar merupakan ahli cendekiawan yang arif akan sesuatu ilmu kerana mereka mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan yang mendalam terhadap sesuatu perkara yang telah mereka pelajari. Oleh itu, pada masa kini, pandangan daripada ahli pakar memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan juga kesahihan terhadap suatu perkara kepada masyarakat bagi mengelakkan berlakunya sesuatu kekeliruan. Dan di sini seterusnya berikutan merupakan contoh pandangan daripada ahli pakar memainkan peranan penting sebagai sumber ilmu kini. Ramai orang mempunyai pendapat yang tersendiri mengenai status dan kandungan vaksin, namun kenyataan daripada pakar virologi adalah lebih tepat dan terperinci untuk memberitahu perihal berkaitan dengan vaksin. Pensyarah yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman di institusi pengajian tinggi memainkan peranan yang penting dalam menerangkan ilmu kepada mahasiswa dan juga mahasiswi.
Seterusnya, dalam agama Islam, kita sebagai umat Islam wajib untuk merujuk kepada ahli agama ataupun ahli mufti apabila berlakunya kekeliruan dan juga permasalahan yang berkaitan dengan agama Islam. Seterusnya, antara tokoh falsafah tempatan pada masa kini adalah Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan. Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan dilahirkan pada 26 Oktober tahun 1942 di Pasir Mas, Kelantan. Beliau merupakan Profesor Ulung di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan merupakan penasihat bagi unit kajian Islamisasi ilmu pengetahuan manusia. Beliau memfokuskan kepada pengkhususan dalam bidang pemikiran Islam. Beliau juga pernah menerima anugerah Profesor Ulung pada tahun 2010 sebagai ikon dan juga sarjana yang boleh dicontohi. Antara karya hasil pembentangan beliau di peringkat antarabangsa adalah Al-Wasatiyah as the Basis of Muslim Peaceful Coexistence in Southeast Asia dan juga Integration of Religious Knowledge and Modern Science, The New Trend in Islamic Schools in Southeast Asia Today. Antara sumbangan dan jasa beliau di peringkat antarabangsa adalah beliau banyak menukar persepsi masyarakat bukan Islam terhadap agama Islam. Dan seterusnya, antara contoh lain sumber ilmu masyarakat pada masa kini adalah panca indera. Seperti yang kita tahu, setiap manusia digunakan dengan 5 panca indera, iaitu mata, telinga, hidung dan juga mulut, kulit. Panca indera penting dalam membantu manusia untuk mempelajari serta meneroka ilmu. Seterusnya, antara contoh yang menunjukkan bahawa panca indera adalah sebagai sumber ilmu, di mana mata membolehkan manusia untuk membaca bahan ilmiah serta membantu manusia untuk meneroka alam bagi melakukan kajian. Selain itu, telinga membolehkan manusia untuk mendengar hujah pakar dan juga mendengar majlis ilmu dan juga mendengar perkara-perkara ilmiah yang boleh memberikan manfaat kepada diri setiap manusia. Sumber ilmu kini yang seterusnya ialah internet. Internet merupakan suatu teknologi yang menjadi medium baru bagi kita semua untuk mendapatkan ilmu. Hasan Edemir, iaitu salah seorang Profesor Madya daripada Fakulti Pendidikan Universiti Inono, berpendapat bahawa internet ini merupakan sumber ilmu yang sangat penting pada masa kini kerana sangat mudah untuk diakses secara pantas. Kita dapat menjumpai banyak laman dan portal yang boleh dipercayai melalui internet. Internet kini menjadi seolah-olah suatu gedung yang mengumpulkan ilmu daripada pelbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang sains dan sebagainya. Untuk penggunaan internet sebagai sumber ilmu ialah Google Scholar. Google Scholar merupakan platform yang memberi kemudahan kepada sesiapa sahaja untuk mencari jurnal-jurnal dan juga artikel-artikel ilmiah. Contoh seterusnya ialah Duolingo. Duolingo merupakan aplikasi yang membolehkan semua orang mempelajari bahasa yang terdapat di seluruh dunia secara atas talian dan juga percuma. Kaedah saintifik juga merupakan salah satu sumber ilmu kini. Kaedah saintifik digunakan bagi mendapatkan bukti bagi sesuatu fenomena, kejadian dan sebagainya. Kaedah saintifik digunakan supaya sesuatu keputusan dapat dibuat secara selari dan seragam di seluruh dunia. Kaedah ini melibatkan beberapa langkah tertentu bagi pakar untuk mendapatkan kesimpulan bagi setiap masalah yang dikenal pasti. Salah satu tokoh falsafah tempatan kini ialah seorang pensyarah di Jabatan Fizik Gunaan Fakulti Sains dan Teknologi UKM, iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adlika binti Ainul Anwar. Kepakaran beliau adalah dalam bidang astronomi sinaran X. Beliau mendapat ijazah kedoktoran dalam bidang astrofizik daripada Universiti Durham UK pada 2018. Semasa pengajian ijazah kedoktoran, beliau merupakan salah seorang daripada ahli astronomi yang menemui lohong hitam supermasif yang tersembunyi. Daripada pencapaian beliau dianugerahkan Anugerah Maulidur Rasul Kebangsaan 2017 dan juga Anugerah Personaliti Muda Al-Ma'mun 2020. Berikut merupakan pembandingan antara sumber ilmu masyarakat dahulu serta sumber ilmu masyarakat kini. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan kami dengan membincangkan hasil dapatan kajian kita. Kami telah menyediakan sebuah Google Form untuk mendapatkan maklum balas dan pandangan daripada para pelajar universiti mengenai perbezaan antara sumber ilmu masyarakat dahulu dan kini.
Baiklah, soalan pertama kami adalah, pada pendapat anda, adakah penuntutan ilmu adalah luas pada zaman dahulu dalam kalangan masyarakat? Berdasarkan respon, kebanyakan responden telah menjawab bahawa penuntutan ilmu pada zaman dahulu adalah tidak luas. Baiklah, soalan kedua kami pula adalah, pada pendapat anda, masyarakat lebih terdedah dengan pelbagai sumber ilmu pengetahuan pada zaman bila? Kebanyakan responden telah menjawab bahawa zaman sekarang adalah zaman yang lebih terdedah dengan pelbagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Soalan ketiga kami pula merupakan, pada pendapat anda, apakah sumber-sumber ilmu masyarakat zaman dahulu? Dan mengikut data responden, kami dapat menyimpulkan bahawa kebanyakan masyarakat pada zaman dahulu menggunakan buku, majalah, akhbar, kitab-kitab Al-Quran dan juga mendapatkan ilmu secara lisan. Soalan keempat kami adalah, pada pendapat anda, apakah sumber-sumber ilmu masyarakat pada zaman sekarang? Dan berdasarkan daripada responden, kebanyakan responden menjawab bahawa sumber ilmu pada zaman sekarang adalah internet. Internet merupakan platform yang sangat penting bagi zaman sekarang, khususnya pada waktu sekarang di mana kita sedang menghadapi pandemik COVID-19, di mana semua pembelajaran dan juga peperiksaan dijalankan secara dalam talian. Baiklah, untuk soalan kelima pula, kami telah bertanya, adakah sukar untuk masyarakat pada zaman dahulu untuk mendapatkan ilmu kerana tidak memiliki sebarang teknologi yang canggih? Apakah pandangan anda? Antara respon daripada responden termasuklah, ianya sukar untuk masyarakat pada zaman dahulu yang tidak memiliki sebarang teknologi yang canggih untuk mendapatkan ilmu. Mereka perlu berusaha dengan lebih tekun dan mengkaji secara berulang kali untuk menimba ilmu. Manakala masyarakat pada zaman sekarang, semuanya hanyalah di hujung jari. Manakala terdapat responden yang berpandangan bahawa masyarakat pada zaman dahulu perlu bertemu guru atau orang lain secara bersemuka untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan pada masa kini, kita hanya perlu melayari internet atau berhubung dengan seseorang melalui telefon dan mendapatkan ilmu. Baiklah, soalan terakhir kami adalah, kami telah bertanya kepada para responden bahawa apakah sumber ilmu yang selalu anda gunakan semasa pembelajaran anda? Dan kebanyakan responden telah menjawab mereka akan menggunakan sumber internet untuk menyiapkan segala tugasan mereka dan juga sebagai platform untuk mendapatkan segala ilmu yang berkaitan dengan pembelajaran mereka. Baiklah, secara kesimpulannya, kami dapat menyimpulkan bahawa masyarakat dalam kedua-dua zaman sememangnya menuntut ilmu, namun sumber-sumber yang diperoleh adalah berlainan. Terdapat banyak perbezaan yang dapat dilihat antara sumber ilmu masyarakat zaman dahulu dan juga zaman kini. Masyarakat pada zaman dahulu dilihat lebih rajin untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh walaupun terdapat banyak halangan dan masalah. Manakala masyarakat pada zaman sekarang menjadi kian malas untuk menuntut ilmu walaupun banyak kemudahan dan teknologi yang serba canggih telah sedia ada untuk kesenangan mereka. Baiklah, sekian itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Yo, I ain't fearing for my team so they can acquire crew, yeah. Trying to